Chemistry is awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning semua. So hari ni kita akan teruskan dengan kita punya next tutorial lesson, di mana kalau you guys recap balik, actually kita dah habis dah dengan 2.2 quantum mechanical model, and previously sebelum 2.2 kita pun dah habis dengan 2.1 Bose atomic model. Okay, actually sekarang kita sampai kepada, kita katakan penghujung lah pada this chapter 2, okay, which is 2.3, di mana in this chapter guys, you guys akan diajar tentang how to write an electron configuration. Okay guys, di mana electron configuration yang you akan belajar ni actually adalah totally different from what you have learned during your SPM, masa chemistry SPM. Memang sangat-sangat berbeza. Berbeza in terms of cara menulis electron configuration, tetapi maksud dia sama. Apa yang belajar dekat sekolah tu pun electron configuration, yang you akan belajar sekarang pun electron configuration. Cuma apa yang membezakan adalah cara kita menulis saja. Sebab masa dekat sekolah dulu, you guys belum belajar tentang konsep orbital, you guys tak diperkenalkan lagi dengan quantum numbers and LMS, kan? So you guys tak diperkenalkan dengan benda tu semua. Sebab tu cara penulisan electron configuration dekat sekolah dulu lain. Tetapi bila you, sekarang ni untuk peringkat matriculation, sekali lagi guys, you akan diajar macam mana nak menulis electron configuration. Tetapi kali ini kita akan apply apa yang you dah belajar dalam 2.2 yang lepas. Okay, alright. So let's start with this lesson. Okay, tengok pertama sekali, what is electron configuration? Ataupun apakah itu yang kita sebut sebagai konfigurasi elektron? Okay. So electron configuration, dia menunjukkan apa? It shows how the electrons are distributed among the various atomic orbitals. Okay, you guys pun dah belajar sebelum ni tentang orbitals kan? Kita ada pelbagai jenis orbital. Okay, dan setiap aras tenaga ada orbitals yang berbeza-beza. Contohnya kalau N1 dia ada 1s, kan? N2 dia ada 2s, dia ada 2p. And then N3 dia ada 3S, 3P, 3D. Kalau 4 ada 4S, 4P, 4D, 4F. Kan? Maksudnya setiap aras tenaga itu akan ada bilangan orbitals yang berbeza-beza. Okay guys. So sekarang ni, apakah itu electron configuration? Okay, dia macam ni. Sebelum ni kita gambarkan apa? Kita gambarkan orbitals ni macam bilik. Kan? Ingat lagi tak? Contoh yang kita bincang sebelum ni kan? Orbitals itu umpama suatu bilik ataupun bilik-bilik lah. Okey, dan bilik-bilik ni berada pada level ataupun floor yang tertentu. Contohnya first floor, second floor, third floor. Dan setiap floor tu ada bilik. So apakah itu electron configuration? Okey, electron configuration tu macam ni guys. Katakanlah kalau kita ambil contoh bilik dan tingkat bangunan tu lagi, sekali lagi, dia macam ni tau. Katakanlah kita ada satu building, okey, dan katakanlah ada 4 tingkat. Bangunan tu 4 tingkat dan setiap tingkat tu ada bilik-bilik kosong. Dan katakanlah guys, ada satu kumpulan pelajar seramai katakanlah berapa orang. Kita ambil contoh kelas UAL lah kan. Kelas UAL ada 20 orang sekarang ni kan. Katakanlah kelas UAL ni 20 orang ni sampai dekat bangunan tersebut. So sekarang ni macam mana kita nak distribute all of these 20 of you guys ni ke bilik-bilik tersebut? Macam mana kita distribute 20 of you untuk occupy bilik pada bangunan tersebut? Jadi itulah yang dikatakan electron configuration. Sebab kita tahu kan, setiap atom dia ada bilangan elektron dia masing-masing. Contohnya hidrogen 1 elektron, helium 2 elektron, apa lagi? Sodium 11 elektron, magnesium 12 elektron. Maksudnya setiap atom mempunyai bilangan elektron yang berbeza-beza. Okey. So bila bilangan elektron dia berbeza-beza, kita ambil contoh lah. Katakan kita ambil contoh magnesium for example. Saya lukiskan kat sini. Okay. Katakanlah kalau kita ambil contoh magnesium. Kita tahu magnesium dia punya atomic number is 12. So bila atomic number dia 12, magnesium ada berapa elektron guys? 12 kan? Magnesium ada 12 elektron. So sekarang ni, macam mana these 12 electrons akan diagih-agihkan
ataupun akan kita katakan distributed, okey, pada atomic orbitals yang banyak tadi. Itu yang ditunjukkan oleh electron configuration. Contohnya 1s akan diisi oleh berapa elektron. Lepas tu 2s berapa elektron, 2p berapa elektron. Kan 3s, 3p dan seterusnya berapa elektron akan diisi. Okey, so itu yang ditunjukkan oleh electron configuration. Okey, di sini satu lagi contoh yang saya gunakan, katakanlah kita ambil contoh yang kurang sikit bilangan elektron ya. Kita ambil contoh lithium guys. Lithium. So lithium dia punya Z is 3. Ataupun kita boleh katakan lithium ada berapa elektron? Guys, kalau Z dia 3, come on. Kalau Z 3 maksudnya ada berapa bilangan elektron di dalam lithium atom? Berapa elektron guys? Number of elektron berapa? 3. 3 lah kan, sebab Z, dia punya proton number dia 3. So sekarang kita tahu lithium ada 3 elektron. So macam mana 3 elektron ini dia akan agih-agihkan ke dalam orbitals of lithium tu yang banyak-banyak tu. Kan? So daripada dia punya electron configuration, so bila kita tulis electron configuration of lithium ni guys, dia akan jadi macam ni. 1s2, 2s1. Okay, 1s2, 2s1. Okay, apa maksud dia ni 1s2, 2s1? Okay, maksud 1s2 maksudnya orbital 1s diisi dengan 2 elektron. Tetapi dalam 2s diisi dengan 1 elektron. So kenapa 1s2, 2s1? Sebab lithium cuma ada 3 elektron sahaja. Maksudnya the first 2 electrons akan mengisi 1s orbital and the last third electron itu, elektron yang ketiga itu akan mengisi orbital 2s. Sebab tu kita akan dapat 1s2, 2s1. Okay guys, cuba kita compare dengan apa you belajar dekat sekolah dulu kan. Masa you belajar dekat sekolah dulu, sekejap untuk lithium ni, kalau Z dia 3, kita akan tulis apa? You guys akan tulis 2.1. Ingat lagi tak? Kan, 2.1. Jadi sebenarnya 2 ni merujuk kepada elektron yang berada pada the first energy shell, N1. Okay, mungkin masa tu you tak terfikirlah kenapa mesti start dengan 2. Sebab untuk N1 cuma ada orbital S. Dan ingat lagi tak, satu orbital boleh isi maksimum berapa elektron? 2 kan? 2. Sebab tu dalam N1 cuma boleh occupy maksimum adalah 2 electrons at the most. Paling maksimum 2 saja. Lepas tu kalau you guys perasan, kesemua electron configuration yang belajar sebelum ni, dia akan start dengan 2. Kan, you takkan jumpa electron configuration dia start dengan 1. 1 dot berapa tak ada. Dia mesti kan 2. 2 dot kan berapa. So 2 tu menunjuk kepada elektron yang mengisi the first energy shell, and since the first energy shell has only one subshell which is subshell S, ataupun lebih tepat orbital 1s, sebab itulah hanya 2 elektron boleh isi. So daripada 3 nampak tak? 2 dah diisi dalam 1s. Jadi 1s sudah penuh. So tak boleh lagi nak isi untuk 1s ni kan. Dan boleh tak apa akan berlaku seterusnya? Elektron yang ketiga akan mengisi the next orbital. And since N1 cuma ada satu saja orbital, jadi maksudnya aras tenaga pertama dah penuh. Jadi apa yang elektron ketiga ni kena buat? Dia kena naik tangga pergi ke aras yang kedua. Dia pergi ke aras yang kedua, dia akan isi 2s. So that's why kita akan dapat 1s2, 2s1. Sebab tu dia punya electron configuration dia inilah. Okay, 1s2, 2s1. Okay, ini contoh lithium. Okay, kalau kita tengok contoh lain, for example sulfur. Okay, sulfur Z ni 16. Ataupun atomic number ni 16. Ataupun kita katakan sulfur atom ni guys, ada 16 electrons. So bila kita tuliskan dia punya electron configuration, so dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. So inilah dia electron configuration bagi sulfur atom. Cuma satu saya nak ingatkan takut ada yang tersalah faham benda ni kan. Okay, bila kita baca electron configuration ni guys, kita tengok macam mana saya sebut saya akan sebut 1s2, 2s2, 2p6.
Sebab saya pernah jumpa ada student sebut apa tahu? 1s squared. Guys, 1s2 yang dua ni, ini bukan maksud kuasa 2 tau. Saya takut ada yang salah faham kata 1s kuasa 2. Bukan 1s kuasa 2. Superscript 2 tu ataupun 6 ke, tak kisah whatever numbers superscript dekat atas tu itu menunjuk kepada bilangan elektron di dalam orbital tersebut. Jadi kalau 1s2 menunjukkan dalam 1s ada berapa? 2 elektron. Ada 2 elektron. Contohnya kalau 2p6 macam ni kan, 2p6. So meaning that dekat dalam 2p orbitals ni diisi penuh dengan 6 elektron. Kenapa saya kata penuh? Sebab 2p ada berapa orbitals? 2p kan ada 3 orbitals. Jadi kalau 2p6 maksudnya inilah guys, dia dah diisi penuh dengan 6 electrons. Saya takut nanti ada pula yang sebut 2p kuasa 6. Bukan 2p kuasa 6 2p6. Merujuk kepada the number of electrons in that particular orbitals. So ini sedikitlah saya bagi sedikit introduction dulu apa ni sebut sebagai electron configuration. Tak apa. Nanti kejap lagi kita akan tengok macam mana sebenarnya kita nak menulis electron configuration ni. Dia ada kaedah dia. Ada cara dia guys. Alright, contoh yang lain katalah kita ambil contoh yang paling simple lah. Kita ambil contoh yang paling simple, hydrogen atom. Tapi di sini saya menggunakan hydrogen atom at ground state. Guys, kalau kita kata hydrogen atom at ground state, elektron dia berada dekat mana? Ingat lagi tak ground state? Apa itu ground state? Adakah ground state bermaksud atas tanah? Guys, ground state bermaksud? The N lowest berapa? energy level. Yalah, N dia berapa? 1. N is 1. Yes, N is 1. Jadi meaning that hydrogen atom ni dia ada 1 elektron dan this 1 elektron berada dalam N1. Dalam N1, apa orbital yang dalam N1? 1s kan? 1s lah. Mana ada lagi orbital lain kan dalam N1 kan? Satu saja 1s. Jadi sekarang ni kita ada untuk hydrogen atom at ground state. Okay guys, so of course kalau kita tuliskan dia punya electron configuration, so inilah dia. The simplest, guys, inilah the simplest electron configuration. 1s1. Di mana di untuk hydrogen atom ataupun apa-apa spesies yang ada 1 elektron. Memang inilah dia punya electron configuration dia. Jadi macam mana, sekali lagi saya ulang, macam mana nak baca this electron configuration. Ingat, 1 yang besar tu, satu yang besar dekat depan tu, itu merujuk kepada N value. Sebab ground state kan. Kalau ground state maksudnya N is 1 lah. Kalau dia second energy level, N is 2 kan. And then the letters tu, the letter S tu, ataupun huruf S tu guys, itu merujuk kepada subshell. Kan kita ada 3 subshell kan you belajar kan. S, P, D kan. Subshell S, subshell P, subshell D. Ini dalam kes ni 1S is subshell S lah. Dan superscript 1 itu guys, itu yang saya dah bagi tahu tadi kan. Ini merujuk kepada the number of electrons in the orbital ataupun the number of electrons in the subshell. Bukan 1s kuasa 1 bukan. Ini 1s1. Sebutan ni 1s1. Alright. So inilah saya ulang balik sekali lagi apa maksud di sebalik the figures dan juga alphabets di dalam electron configuration. Guys, seterusnya orbital diagram. Sebelum ni juga saya dah pernah cerita dekat you all orbital diagram kan. So apa itu orbital diagram? Sekali lagi kita tengok orbital diagram ni sebenarnya dia adalah satu cara untuk kita nak menulis electron configuration. Guys, nanti kita akan tengok electron configuration ni it can be written in 2 forms. Ada 2 bentuk electron configuration yang boleh kita tulis. Satu, kita boleh menggunakan this yang ni lah yang disebut sebagai orbital diagram. Second, kita boleh menggunakan SPDF notation. Contoh saya patah balik dekat hydrogen tadi. Guys, macam ni kan. So ini yang kita buat 1s1 ni guys. Ni 1s1. Ini adalah electron configuration dalam bentuk SPDF notation. Ini kita sebut SPDF notation.
Sebutan dia SPDF notation Okay, kalau kita menulis electron configuration di dalam bentuk orbital diagram, so dia boleh jadi 3 cara lah. Sama ada you nak guna box, you nak guna kotak, ataupun you guys nak guna circle, ataupun you guys simple saja, paling simple kita buat garisan macam ni je. You guna line saja. Okay, so since 1s ini ada satu saja elektron kan, so kita tahu dalam orbital diagram, electrons are represented by arrows. Okay, electron is represented as arrow, di mana kalau arrow itu let's say is pointing upward, dia adalah merujuk kepada spin yang berbeza, downward arrow spin yang satu lagi. Jadi kalau dalam kes ni, katakanlah kita ada satu elektron, kita buat arrow dia ke atas. Guys, okay, kita buat arrow dia ke atas like this. Nampak? Ini satu cara. Ini disebut sebagai orbital diagram. Ataupun kalau you guys nak guna bulat, siapa yang suka bulat-bulat ni, gunalah yang circle macam ni. But still arrow dia kena arrow yang sama lah. Ataupun kalau siapa yang tak nak guna bulat, mungkin dia nak cepat, dia nak buat garisan saja like this pun boleh, tak ada masalah. Okay, you guys buat macam ni. Nampak tak? So tiga-tiga ni, either one of these three. So tiga-tiga ni actually adalah orbital diagram yang menunjukkan apa? Electron configuration of hydrogen atom. Okay guys, so itu apa yang disebut sebagai orbital diagram yang dikatakan consists of boxes ataupun circles ataupun lines, okay, di mana each box ni ataupun circle dan line ni dia mewakili orbital dan kita groupkan dia by sub level, dan arrow yang kita gunakan itu untuk mewakili the presence of electron. Sama ada kita nak buat guna box like this or like this, ataupun kan, kalau you tak nak kotak ataupun bulatan macam ni, nak buat paling simple dan paling cepat, kita guna garisan macam ni saja. Okay, so ketiga-tiga ni actually represent the orbital diagram untuk hydrogen atom. Okay, alright. Seterusnya. Okay, katakanlah saya nak ambil satu contoh. So here I'm going to use this example. Okay, siapa tahu apa benda ni? Guys, what is this? Apa ni? Siapa tahu? Gold. Ini adalah bukan gold Gold dia tak macam ni appearance dia. Ini adalah sulfur. Guys, sulfur, sulfur. Sulfur. Okay, so sekarang kita tahu sulfur dia punya atomic number is 16. Kan? So sekarang ni kalau kita tuliskan electron configuration of sulfur, so tadi kan kita dah tunjukkan contoh kan sulfur punya electron configuration kan. Cuma yang itu saya tunjuk dalam bentuk apa ni guys? Ingat kita kalau kita tulis configuration macam ni, ini kita sebut apa? SPDF notation. Yes, ini ialah SPDF notation. Nah, ini SPDF notation. Tapi kalau kita tuliskan dalam bentuk orbital diagram, guys, dia akan jadi macam ni. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Okay, so ini adalah orbital diagram. Nampak tak perbezaan antara SPDF notation, orbital diagram. Okay, katakanlah guys, dalam soalan kan, dia minta you tuliskan electron configuration. Jadi bila soalan umum macam ni, you guys ada two options. Sama ada you nak tulis dalam bentuk SPDF notation pun boleh, ataupun you nak tulis dalam bentuk orbital diagram pun boleh. Dua-dua betul guys, dua-dua betul. Tapi kalau soalan dah specifically bagi tahu mesti kena guna SPDF notation. Itu you tak ada pilihan lah, you kena guna SPDF notation. Ataupun diminta kita kena tuliskan dalam bentuk orbital diagram. Kena guna orbital diagram. Tapi kalau dia tak mention at all, mana-mana satu cara terpulang. You nak guna notation boleh, you nak guna diagram pun boleh. Okay? Alright. So, sehingga setakat sekarang ni, saya tahu mungkin ada yang dah mula bertanya, macam mana kita nak menulis kan? Ni, macam mana sebenarnya kita nak menulis electron configuration? Kalau tadi contohnya kalau hidrogen senanglah sebab hidrogen cuma ada satu elektron. So what if kalau ada lebih daripada satu elektron? So macam mana actually kita nak write this electron configuration? Tak kisahlah sama ada kita tulis dalam bentuk SPDF notation ke ataupun orbital diagram ke. So the main question here is macam mana nak tulis?
So of course guys, when we want to write this electron configuration, akan ada beberapa rules. Okay, akan ada beberapa peraturan yang kita kena follow. Dia bukan boleh main simply suka-suka hati je tulis electron configuration ni, tak boleh. Dia ada rules yang kita kena ikut. So what are those rules? Kita ada basically ada tiga lah. Ada tiga. Rules for assigning electrons to orbitals. So apakah the first rule? The first rule adalah apa yang kita sebut sebagai Pauli exclusion principle. Ini yang pertama. Tak apa, nanti saya akan perincikan satu persatu. Okay, second adalah Aufbau principle. Okay, Aufbau principle. Okay, and the third and the last rule adalah Hans rule. Okay, so these are the three rules, guys. Okay, yang mana every time kalau kita nak menulis electron configuration, kita kena apply these three rules. Dia bukannya boleh kita pilih salah satu, tak. Memang tiga-tiga ni dia mesti together. Dia bergerak seiring apabila kita nak menulis electron configuration. Okay, kita start dengan yang pertama dulu guys. Start dengan yang pertama dulu. So let's start with the first rule yang dikenali sebagai Pauli exclusion principle. Kalau guys tengok dekat bawah, dekat skrin sebelah bawah kanan tu, so itulah dia, Mr. Wolfgang Pauli. Mr. Wolfgang Pauli, di mana dia seorang physicist, ahli fizik daripada Austria. Austria ni sama, kalau guys nak tahu, Austria ni dia sama negara dengan Arnold Schwarzenegger. Kenal kan Arnold Schwarzenegger, Terminator, kenal kan? Apa yang Pauli bagi tahu pada kita macam ni tau. Ni saya nak semua orang faham betul-betul tau. Dia punya prinsipal ni. Okay, jadi this principle dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu guys, no two electrons in the same atom, okay, have the same set of 4 quantum numbers. Okay, that is Pauli exclusion principle. Ataupun kalau you guys tak susah nak faham statement ini, in other words, apa? Each electron must have different set of quantum numbers. You guys boleh faham tak? Macam inilah contoh dia. Katakanlah kita ada apa? Katakanlah saya ambil contoh sodium. Sebab saya suka guna contoh sodium. Okay, sodium. So sekarang kita tahu sodium atom kan ada 11 elektron kan? Okay, ada 11 elektron. Jadi kalau ikut pada Pauli exclusion principle ni guys, dia kata apa tahu? Kalau dalam contoh sodium ni, kan ada 11 elektron, kesemua 11 elektron ni guys, tak ada satu pun quantum number dia sama. Takkan ada dalam mana-mana atom, tak kisahlah sodium atom ke, whatever atom yang mempunyai lebih daripada satu elektron, okay, dia punya elektron itu mesti quantum number yang berbeza. Boleh faham tak guys? Boleh faham tak statement ini, Pauli ni? Ada tak yang masih tak jelas? Saya. Kat part mana yang tak jelas? Tak sure lah kat dia. Tak sure. Okey, dia macam ni Katakanlah kita ambil contoh Right. Okay, tak apa. Nanti saya akan cuba bagi satu example, tak apa. Kita tengok lagi satu contoh macam ni. Guys, katalah kita ambil contoh helium. Ni saya guna contoh yang mudah-mudah dulu. Okey, sekarang kita tahu kan, helium dia punya Z ni 2. Apa Z? Proton number. So apa maksud Z2? Maksud dia helium ni ada berapa elektron? Helium akan ada 2 elektron. Kan, helium atom has 2 electrons. Dan kita tahu elektron ini akan mengisi apa? Dia akan mengisi 1s orbitals. Kan, dia akan isi 1s orbital. Jadi sekarang ni guys, sebab itu kalau you guys tengok, dia punya electron configuration adalah 1s2. Ini dalam bentuk apa tadi? SPDF notation kan? SPDF notation. Okay guys, kalau kita lukis orbital diagram. Kalau kita lukis orbital diagram. Sekarang saya nak test you all sedikit Right. Cuba kita tengok kalau kita buat orbital diagram untuk helium, guys. Mana satu yang betul? Ini pilihan pertama, ini pilihan kedua, dan ini pilihan ketiga. Berdasarkan pilihan yang diberikan kepada anda, mana satu yang betul? Ketiga.
Kenapa you pilih yang 3? Atas bawah. Okay. Kita jangan jawab atas bawah. Satu up, satu down. Bukan, yalah betul lah apa you faham tu, tapi tak boleh nak jawab macam tu. Cuba relate dengan, cuba kita relate dengan Pauli exclusion principle guys. Okay, tak apa, kita go through satu persatu. Kenapa salah, kenapa betul Alright, so saya harap semua orang bersama-sama saya Okay, kita buat macam ni. Untuk pilihan yang pertama, ni guys. Katakanlah kita ambil ini A, so ini B, ini C kan. So kita ada 3 option sekarang ni. So mana satu yang betul? Okay, kalau kita tengok yang A dulu Kalau A dulu. Okay, kalau kita tengok A, the first electron dia, apa quantum number dia? Dia punya quantum number 100 plus half. Ni guys, ini dia punya quantum number 100 plus half. So dia punya second electron, kalau kita base pada arrow yang sama ni juga, apa dia punya quantum number? Apa dia punya quantum number? 100 negative half. Apa pula negatif? Positif. Nampak? Nampak sekarang ni saya kata, tengok pada pilihan A dulu. Jangan tengok B dengan C dulu. Tengok A ni. Kalau kita base on A, dua-dua arrow ke atas. So kalau dua-dua arrow ke atas, maksudnya both of these electrons akan mempunyai quantum number yang sama. Nampak tak? Quantum number yang sama. So ini yang dikatakan dia melanggar Pauli exclusion principle. Maksudnya guys, walaupun ada 2 elektron, dua-dua elektron itu tak boleh mempunyai quantum number yang sama. Nampak tak? Itu dikatakan Pauli exclusion principle. Sebab tu pilihan A adalah salah. Kan? A ni tak betul. Kan? Ni salah ni. Satu kesalahan. So A is wrong. Sama juga dengan B. Kalau tengok B, dua-dua arrow dia ke bawah. So kalau dua-dua arrow dia ke bawah, terang-terang kita nampak apa? Dua-dua ni akan mempunyai quantum number yang sama. Nampak tak? Spin dia sama. Okay, spin sama. Kalau kita dah bincang sebelum ni kan, satu orbital, 2 elektron. Tapi 2 elektron itu mesti opposite spin. Kan? Cuba tengok yang C. Okay, yang C, kenapa C menjadi pilihan kita? Why? Because if we look at the quantum numbers, the first electron, ini dia punya quantum number. Okay, second electron, ini dia punya quantum number. Nampak tak guys? Apa itu nampak kat sini? Quantum number yang berbeza. So maksudnya dia dah mengikut Pauli exclusion principle. Nampak tak? Itu dia katakan maksudnya kat sini, ini salah, so ini yang betul. Kan? Itu dia katakan Pauli exclusion principle. Okay, dia macam ni lah, macam ni guys. Kita ambil contoh lah, macam you all kan ada 20 orang dalam satu kelas. Okay, walaupun you guys adalah daripada kelas yang sama, 20 orang. Tapi setiap 20 orang, you all semua ni, 20 orang ni, kan metric number mana sama? Adakah yang metric number dia sama? Contohnya kan, siapa? Katalah Fakrul. Okay, dengan siapa? Khalid. Kan, metric number sama. Mana boleh? Tak boleh. Setiap orang akan mempunyai metric number yang berbeza-beza. Walaupun datang daripada kelas yang sama. Sama juga macam atom. Walaupun elektron datang daripada atom yang sama. Okay, elektron datang daripada atom yang sama. Tetapi setiap elektron di dalam atom tersebut, semua mesti mempunyai quantum number berbeza. Sebab kalau ada, katakanlah 2 yang sama, dia dah melanggar ni lah. Dia dah melanggar Pauli exclusion principle. Okay, so jelas tak tentang Pauli exclusion principle? Jelas Jelas So kalau jelas okey lah. Okay, tadi siapa tadi yang kata tak berapa clear tadi? Dah okey tak? Dah okey tak? Okey. Boleh faham Alright. So itu dia katakan Pauli exclusion principle. Okay guys Alright. Jadi ingat macam lah, dia sebenarnya Pauli ni dia lebih kepada dalam orbital lah. Maksudnya dalam satu orbital itu sebenarnya dia nak cuba nak kan kita dah bincang sebelum ni kan. Satu orbital mesti ada 2 elektron yang opposite spin. Cuma Pauli ni dia cuba menerangkan lah kenapa kena ada opposite spin. Sebab bila ada opposite spin, so quantum number dia berbeza. Nampak tak? So itu yang cuba dijelaskan oleh Pauli exclusion principle guys. Jadi apa consequence dia? Apa kesan dia daripada Pauli exclusion principle ni guys? Kesannya adalah yang saya cakap tadi lah.
an atomic orbital, ingat satu atomic orbital can only hold a maximum of 2 electrons. Nampak tak? Satu orbital hanya boleh hanya boleh diisi oleh 2 electrons, and both of these electrons mesti mempunyai opposing spin. Mesti mempunyai spin yang berbeza. Contohnya lah. Okay guys, katakanlah kita ambil contoh this orbital here. Ni orbital apa? Ni orbital 2p kan? Okay, ni adalah orbital 2p. Okay. Okay guys, kita tengok. Sekarang ni kita ada berapa elektron? 1, 2, 3, 4, 5 kan? So kita ada 5 elektron. So katakanlah 5 elektron ini kan nak mengisi 2p. So nampak tak macam mana cara dia isi? Nampak tak? Setiap elektron dalam 2p ni guys, semua mempunyai apa? Quantum number yang berbeza. Betul tak? Ini quantum number dia lain. Ini quantum number dia lain. Sebab apa? Ini dalam 2px. Maksudnya dia punya M dia lain. Katalah ini M dia negatif 1. Ini M dia berapa? Mungkin 0. Ini M dia adalah positif 1. Jadi menunjukkan, so ini pun quantum number dia lain. Ini lain, ini lain. Maksudnya all of these 5 electrons akan mempunyai different set of quantum numbers. Jadi takkan ada yang sama. Kecuali kalau you tersilap lah, you buat dua-dua arrow ke atas ke ataupun dua-dua arrow ke bawah. So itulah salah lah. Dia dah melanggar this Pauli exclusion principle. Okay. Alright. So kita pergi pula pada the next principle. Principle yang kedua ataupun rule yang kedua guys. Okay. The second rule adalah apa yang kita sebut sebagai ni saya nak sebut sebutan ni Aufbau. Sebutan ni Aufbau. Auf macam auf tu, AUF kan auf, bau. The Aufbau principle. Jadi apakah sebenarnya this principle is all about? Okay, jadi this principle tells us that, guys ingat, electrons in an atom should be filled in the orbitals in the order of increasing energy. Okay, kalau Pauli tadi, dia lebih kepada nak cerita tentang dalam satu orbital tu, okay, elektron tak boleh ada spin yang sama ataupun tak boleh ada quantum number yang sama. Okay, itu dalam Pauli. Dalam Aufbau ni pula, dia menunjukkan, dia memberitahu kita kalau kita ada satu bilangan elektron nak mengisi suatu atom punya orbital, okay, which orbital akan diisi dulu? Faham tak? Guys boleh faham tak? Jadi maksud dia, Aufbau prinsip dia beritahu, orbital yang akan diisi oleh elektron dulu adalah orbital yang bertenaga rendah dulu. Lepas tu baru diisi yang tenaga rendah, dah penuh, baru dia pergi pada the next. Dah penuh, dia pergi pada the next. So maksudnya itu dikatakan Aufbau principle. Electrons in an atom should be filled in the orbitals in the order of increasing energy. Sekarang kita dah bincang sebelum ni kan? Orbital dalam N1, kalau kita compare dengan orbital dalam N2, N1 dengan N2, N1 adalah lower energy than N2. Betul tak? Sebab tu dalam kes Aufbau principle ni, untuk elektron nak mengisi orbital, dia kena penuhkan N1 dulu. Ataupun dia kena penuhkan orbital yang mempunyai tenaga rendah dulu. Lepas tu baru dia pergi dekat N2. Okay, so itu dikatakan Aufbau principle. Then guys, ni saya nak ingatkan. Kalau tadi Pauli, betul, Pauli itu nama orang, Mr. Wolfgang Pauli. Guys, tapi Aufbau ni, jangan pula tiba-tiba you buat statement according to Mr. Aufbau. Aufbau ni bukan nama orang guys. Ingat Aufbau ni bukan nama orang. Aufbau ni adalah satu perkataan daripada bahasa Jerman yang bermaksud construction. Dia bukan nama orang, dia bukan nama khas. Dia bukannya kan you kata tiba-tiba according to Mr. Aufbau for example kan. So Aufbau ni daripada perkataan Jerman yang bermaksud construction. Okey, kenapa digunakan perkataan construction? Okey guys, cuba kita tengok dalam pembinaan sesuatu bangunan lah ataupun dalam construction untuk membina suatu building. Biasanya bila kita buat construction, kalau guys tengok dekat inilah bila orang buat bangunan kan dalam Discovery Channel ke National Geographic ke punya rancangan yang bina bangunan kan. Biasanya kalau orang buat bangunan ni guys, dia akan start daripada mana dulu?
Guys, nak bina bangunan, dia akan start daripada mana? Bawah dulu. Dia akan start daripada bawah. Dia pernah ke jumpa orang buat bangunan, dia start daripada tingkat atas dulu. Lepas tu baru dia turun ke bawah. Mana ada, tak boleh. Dia kena bina asas yang kukuh dulu dekat bawah. Lepas tu baru dia naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Itu masuk afbau. Sebab tu dia menggunakan perkataan afbau. Meaning construction. Sama juga dengan elektron. Elektron, bila nak isi orbital, dia akan isi orbital with lower energy dulu. Lepas tu baru dia isi the next orbital. And then the next, and then the next, and then the next. Macam tu. Okay, so kalau ikut pada susunan guys, kalau guys nak tahu orbital ni dia berbeza-beza tenaga tau. So jadi kalau kita ikut susunan dia macam ni tau. Nampak? First, dia akan isi 1s dulu. Katakanlah kalau 1s dah penuh, baru dia isi 2s. Bila 2s dah penuh, baru dia isi 2p. 2p dah penuh, baru dia isi 3s, and then dia isi 3p dan seterusnya the rest ni lah guys. Okay, saya tahu mungkin ada akan mula terfikir macam mana nak ingat benda ni semua ni. Susunan ni. Actually ada satu cara guys yang saya rasa saya boleh kongsi dengan you all macam mana kita nak tahu. Elektron ni kalau nak isi, dia akan isi mana dulu. Okay, ada satu cara, kita akan gunakan this diagram guys. Benda ni kalau you lupa kan, you boleh buat dalam you boleh tulis kat mana-mana, cuba you buat diagram ni. Okay, sekarang kita tahu kan, N1, ini N1. Okay, ni N1. So ni N2, kan ni N3. Okay, N4, N5, N6, N7. Sekarang kita tahu, okay, N1 ada 1S sajalah, kan? N2 ada 2S, ada 2P. N3 ada 3S, 3P, 3D. N4 ada 4S, 4P, 4D, 5F. And then kalau N5, dia ada N5S, 5P, 5D, 5F, dan dia ada lagi tau, 5G. Cuma you tak belajar je tu. Dia lepas F adalah orbital G guys. Cuma you guys tak belajar lah sebab you guys belajar sampai D saja biasanya. Okay. Alright. Jadi kalau guys tengok dekat sini, ingat satu cara untuk you nak tahu macam mana nak mengisi orbital. Jadi caranya adalah, first, you guys tulis dulu. Ni. And then kita buat arrow macam ni. First, dia isi 1S. 1S dah penuh, dia isi 2S. Lepas tu, isi apa? 2P. Lepas 2P penuh, baru isi 3S. Lepas 3S, dia isi 3P, 4S. Lepas tu 3D, 4P, 5S. 4D, 5P, 6S. Dan seterusnya guys, macam tu. Nampak tak? So ini cara untuk kita nak mengisi elektron di dalam orbital. Okay, kenapa macam ni? Sebab kalau kita tengok contohnya, antara 1S dengan 2S, 1S lebih rendah tenaga. Tapi antara 2S dengan 2P, 2S lebih rendah. Tapi antara 3S dengan 2P, 3S lebih tinggi daripada 2P. Nampak tak guys? Sebab itu kita isi 2P dulu baru 3S. Dah penuh 3S, baru isi 3P. Lepas tu 4S. Lepas tu 3D. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ni nampak dekat agak lain sikit. Ni 4S kan guys? Ingat 4S kalau kita compare dengan 3D, 3D ni tenaga dia lebih tinggi daripada 4S. Sebab tu kita isi 4S dulu, baru kita isi 3D. Ini kadang ramai suka tersilap dekat sini. Dia isi 3D dulu. Tak, isi 4S dulu, dah penuh 4S, baru isi 3D. Lepas tu 4P, 5S, 4D dan seterusnya. Okay, so kalau kita susun balik, so inilah dia guys, dia punya susunan dia. Nampak tak? So inilah cara untuk kita nak mengisi elektron. So kita akan fill up 1S dulu, and then barulah kita akan fill up the rest. So itu yang dikatakan oleh Aufbau principle guys. Apa? Kita tengok contoh hopefully you guys akan lebih faham. Okay guys. Let's look at lithium. Lithium. So lithium ada 3 electrons. Okay guys, ada 3 electrons. So sekarang ni macam mana these 3 electrons akan mengisi orbitals dalam lithium. Okay guys. Saya nak tanya, the first electron akan isi mana? Guys, okay, dia akan isi 1S kan? Dia akan isi 1S. Okay, 1S. Like this. Okay, the second electron.
Inilah tadi kalau 1s. kalau saya tuliskan kat sini. So, sekarang kita tahu lithium ada 3 elektron lah. First elektron, second elektron dan the third elektron kan. Ini first, ini second, so ini third elektron. Jadi sekarang kita tahu first elektron akan isi 1s. Second elektron juga akan isi 1s. So the third elektron barulah dia akan isi 2s. Sebab tu kita akan dapat 1s2, 2s1. Okey, cuma ini dalam bentuk SPDF notation. Kalau kita nak menulis dalam bentuk orbital diagram, nampak tak? The first electron akan isi 1s. Okay guys The second electron pun akan isi 1s juga. Tapi betul tak apa yang saya buat ni? Tak. Salah. Okay, saya nak tanya. Saya telah melakukan kesalahan. Oh, saya bersalah sekarang. Saya bersalah. You guys kena buktikan apa kesalahan saya. Saya dah melanggar peraturan mana? Guys. Pauli. So saya dah terbukti bersalah kan. Saya telah melanggar peraturan Pauli. Sebab apa? Kalau saya kekalkan arrow 2 ke atas macam ni. Kuantum number sama. Yes. Dah faham dah tu. Kan maksud itulah kesalahan dia. Nampak tak? Walaupun dari kita ikut afbau. Nampak tak? Afbau saya tak salah kan? Saya ikut afbau. Cuma saya tak ikut Pauli. So dia tak boleh. Pauli, afbau mesti together. Mesti together. You tak boleh kata, oh saya nak ikut afbau saja. Pauli tak nak. Ataupun nak ikut Pauli, afbau tak nak. Tak boleh sebab dia mesti sekaligus. Dia mesti serentak tau. Dia punya rules tu. Dalam kes ni, nampak tak? Walaupun kita ikut afbau, di mana kita isi 1s dulu. Tetapi cara you isi 1s tu salah. Kan? Jadi yang sebetulnya, apa? Arrow tu mestilah ke mana guys? Yang satu arrow yang kedua tu. Ke bawah. Yes, betul. Arrow dia mesti ke bawah macam ni. Barulah betul. So dah penuh dah kan 1s. Dia dah penuh 1s. Elektron yang ketiga tak boleh lagi masuk 1s. Dia kena pergi ke next energy, next orbital. So and then the next tu barulah dia akan isi 2s. Nampak tak? So itu yang dikatakan Aufbau principle guys. Okay, dia nampak tak? Sekarang you guys dah diajar dua Kita dah tengok tentang Pauli, kita dah tengok tentang Aufbau. Okay. Right, inilah jangan buat macam ni ni pun salah sebenarnya. Ini dilanggar apa? Siapa tahu? Ini kesalahan dia apa? Aufbau. Pauli dilanggar tak? Tak. Dia tak langgar Pauli tau. Dalam kes ni, dia ikut Pauli. Tapi dia tak ikut Aufbau. Kenapa? Dia isi 1s tu tak penuh. 1s belum penuh, dia dah pergi isi 2s. Tak boleh. Dia kena penuhkan dulu 1s, baru dia pergi pada 2s. Sebab apa saya highlightkan benda ni kelas Sebab pernah tahu keluar soalan, dia bagi senario lah. Dia bagi beberapa contoh orbital diagram and then dia minta kita identify. Okay, this orbital diagram, apa kesalahan dia? Apa rules yang dilanggar? Apa rules yang dia violate? Apa kesalahan dia? Jadi you guys kena tahu. Kan, sama ada dia tak ikut Aufbau ke, dia tak ikut Pauli exclusion principle. Okay guys Alright, so kita teruskan. Seterusnya sebelum kita, jadi saya akan bincang soalan tutorial lepas ni. Okay guys, so sekali lagi, kita ulang balik sekali lagi. So ingat untuk subshell S, maximum electrons 2. Ingat subshell P, 6, sebab ada 3 orbital, 2 kali 3, 6. Okay, D subshell 10, 10. F subshell sekiranya lah, sekiranya kalau you guys jumpa lah, F subshell ada 14 sebab dia ada 7 dia ada 7 orbital, 7 times 2 adalah 14 Okay, and then kalau kita tunjukkan dalam bentuk orbital diagram, nampak tak? Inilah dia, kalau subshell S ni penuh, macam ni lah rupa dia, orbital diagram untuk S. Kalau P pula, kalau maksimum macam ni guys. 2, 4, 6. Okay. Mungkin ada yang tanya, sir kenapa saya guna N kat sini? Kan, kenapa saya guna N? N ni merujuk kepada, boleh jadi mana-mana lah. Boleh jadi 1S, 2S, 3S, 4S, tak kisahlah, sama je. So N tu just merujuk kepada aras tenaga. Tak kisahlah whichever aras tenaga. Okay, sama juga macam ni kan NP. Cuma kalau NP ni, N dia mesti berapa guys? Mesti start daripada berapa? 2. N ni kena start daripada 2. Tak boleh 1P, 1P tak wujud. Kan 1P is not allowed. Dia mesti start daripada 2P. 2P, 3P, 4P, 5P dan seterusnya. Sama dengan D lah. Kalau D,
N dia mesti start dengan 3 lah. Sebab dia start dengan 3D, 4D, 5D, 6D kan. So dia ada 5 orbital. So kalau penuh macam inilah rupa dia. F kalau penuh macam inilah orbital diagram dia guys. Okay, so ni sedikitlah saya tunjukkan sekali lagi kalau orbital to maximum elektron ni penuh macam inilah rupa dia. Okay, kita pergi pada tutorial. Right. So sila buka soalan tutorial you all. Buka surat berapa ni Cara ikut you punya tutorial ni. Okay. Sebenarnya kalau you guys tengok, buka muka surat C2SK2 C2SK2. Right, sebenarnya kalau you guys perasan, soal tutorial 2.2 you all dan tutorial 2.3 dia combine dalam satu set soalan. Sebab tu you tengok tutorial 2.3 ni dia start dengan question number 5. Kenapa? Sebab question number 1, 2, 3, 4 itu untuk 2.2 guys. Itu untuk tutorial 2.2 sebenarnya. So untuk 2.3 dia begins with question number 5, 6, 7, 8. Itu semua adalah untuk tutorial 2.3, chapter 2.3. So you guys boleh tanda lah kat situ, takut nanti you guys tak perasan kan. Okay, so kita tengok question number 5. Alright, sekali lagi guys. Dia minta kita nyatakan apakah itu Aufbau principle. Siapa nak cuba? Ya. Tapi jangan baca nota. Boleh tak? Challenge yourself. Boleh. Oh, tak aci tak baca nota. Saya nak tengok you faham tak? Siapa boleh terangkan kat saya without referring to your notes? Apa itu Aufbau principle? Tak apa, you explain dalam bahasa Melayu pun tak apa. Yang penting saya tengok you faham tak? Apa itu Aufbau principle? Saya. Apa nak cuba? Okey, silakan. Aufbau principle ni bila kita susun elektron dalam susunan menaik mengikut tenaga. Ikut tenaga tu, ikut tenaga apa? Tenaga elektron. Tenaga orbital. Tenaga orbital dari tenaga rendah ke tinggi. Yes, betul lah tu. Kan? Tu saya kata, guys, kita jangan, saya tahu nota tu penting, tapi kita jangan terikat sangat dengan nota. Sekarang selalu kan yang jadi masalah pada student ni apa tahu? Bila dia nak jawab, dia nak jawapan dia tu, ayat dia tu sebiji tau, sama macam nota. So tak kisah sebenarnya kan, as long as the point is there. Guys, pemeriksa kalau baca you punya soalan, dia punya jawapan, dia tengok content dan konteks. Apa yang jawab tu? Kan tak sebenarnya you kena exactly sama. And tak apa kalau ada grammar mistake pun tak apa, it's okay. Kan yang penting cuba jawab. Okay? Itu saya kata jangan hafal, faham. Faham mesti you hafal kan? You hafal belum tentu you faham. Okay? Jadi betul lah apa yang dinyatakan tadi. So itulah dia. According to this Aufbau principle, Aufbau principle tells us that whenever electrons are going to occupy these orbitals, these atomic orbitals, so these electrons akan fill up. They can fill up orbitals with energy, with lower energy first, and then followed by higher energy orbitals. So itu dikatakan Aufbau principle, guys. Okay, seterusnya Okay, good good try tadi. Siapa cuba jawab tadi? Alright, so seterusnya question B. Arrange the following orbitals in the order of increasing energy. Okay, ni kita buat sama-sama. Okay guys, cuba kita susun ni. Dia nak daripada orbital bertenaga rendah sehingga orbital bertenaga paling tinggi. So sekarang the lowest apa? 1s. 1s. Okay. Inilah kalau siapa lupa, guys, ni boleh buat diagram yang dekat bawah tu. Ini kan kalau saya ingat lagi, masa dulu you punya seniors, saya pernah jumpa lah ada seorang you punya senior, dia kata gambar rajah ni, dia gambar rajah hujan. Saya terfikir juga kenapa dia kata gambar rajah hujan. Kalau kita kan macam hujan, biasa dia turun macam tu kan. Tak kisahlah, itu cara untuk you nak mengingat benda tu kan. Terpulang lah you nak sebut nama apa pun gambar rajah ni. Yang penting you faham gambar rajah ni cerita pasal apa kan. Alright. Okay, tadi you kata 1S kan. So betul lah 1S. Lepas tu? Lepas 1S, isi apa? Guide ada dekat bawah tu. 2P.
Dia ke 2S. 2P. Kan? 2S, 1S dah sudah. Ni 1S dah sudah. Okay, 2S. Betul? Yes, 2S. Guys, ingat bila you nak susun, ingat bila soalan yang melibatkan kita kena susun tau, in order of increasing ke, decreasing ke guys, mesti kena guna simbol yang betul. Macam ni, kita nak guna, nak susun mengikut increasing order kan. So maksudnya paling rendah pergi pada paling tinggi. So inilah simbol yang kita akan gunakan, simbol less than. Maksudnya 1S, dia punya energy is less than 2S. Sebab saya pernah jumpa juga ada student, dia masih lagi keliru tau. Bila masa nak guna macam ni, bila masa nak guna macam ni. So kalau, tengok macam ni lah, kalau mana yang kurang, dia dekat pada bucu ni. Dia yang kurang. Okay, sebab dia yang kecil. So kalau yang berada dekat mulut yang terbuka ni, itu dia yang besar. Ya, macam tu lah. Okay, jadi kena tahu which symbol yang kita nak gunakan. Less than ke? Ni greater than, ini less than. Okay, 2S dah sudah. Okay, next terusnya, lepas 2S. Guys. Lepas 2S, come on. 2P. 2P apa? Jangan tengok bawah ni tau, tengok pada soalan. 2PY. 2PY nampak ada 2PY kat sini kan? Yes, the next is 2PY. Okay, mungkin ada tanya, kenapa 2PY? Kan orbital 2P kan 3, 2PX, 2PY, 2PZ. Cuma dalam soalan ni dia bagi 2PY. Tapi still guys, 2PY berada dalam subshell 2P. So of course subshell 2P lagi tinggi tenaga daripada subshell 2S. Tak kisahlah dia PX ke, dia PY ke PZ. Dia lagi tinggi daripada 2S. Okay, betul. And then lepas 2PY? 3S. Okay, betul. 3S. Okay, 3S, yes, correct. Okay, lepas 3S? 3PY. Okay, kita kalau kat sini lepas 3S, 3P kan? Okay guys, cuba kita tengok dekat kita punya susunan, dekat kita punya pilihan jawapan ni. Kita ada 2 orbitals daripada 3P guys. Kita ada 3PY, 3PZ. 3PY, 3PZ. Okay, saya nak tanya, antara 3PY dengan 3PZ ini guys, mana satu tenaga lebih tinggi? 3PZ. Okay, kenapa kata 3PZ tenaga lebih tinggi? Sebab masa yang 2PY tu, dia lepas 2S. So, okay, teruskan. Macam mana? Dah ke? Kita sangkut ke? Saya tak dengar ke? Ulang balik macam mana? Oh, saya matikan mic tadi. Oh, patutlah dia bersenyap. Saya ingatkan saya yang hilang ni connectivity. Sebab masa 2P tak ada 2PZ. So maksudnya 2PY lebih rendah energi daripada 2P. Ni 2P, ni sekarang 3P lah. 3P. Pasal 3P. Okay. Okay, sebenarnya bukan itu jawapan dia. Okay, bukan itu jawapan dia. Dia macam ni. Saya terangkan untuk semua orang lah. Untuk semua orang supaya you guys clear. Okay guys. Cuba kita tengok balik orbital diagram. Guys, kita tengok bila kita lukis orbital diagram untuk 3P. Kita lukis macam mana? Kalau dalam bentuk boxes, kita akan buat 3P macam ni kan? Okay, 3P macam ni. Ataupun kalau kita buat dalam bentuk garisan, 3P kita akan buat macam ni. Dan kita tahu ini mungkin 3PY, 3PX, 3PY, 3PZ. Ataupun mungkin ini X, Y, Z, ini X, Y, ini Z. Dia tak kisah sebenarnya. Tiga-tiganya akan mewakili salah satu daripada X, Y dengan Z. Okay, saya nak tanya guys. Kenapa kita lukis orbital diagram kalau kotak tu sama je tiga-tiga ni? Pernah tak you tengok sebelum yang kita bincang sebelum ni, bila saya buat 3P, saya buat kotak macam ni, 3P. 1, 2, 3. So ini 3P. Ataupun kalau buat garisan, saya buat macam ni, bila kita lukis 3P. Dia perasan tak? Ada pernah ke saya buat macam ni? Ataupun saya buat macam ni? Biasanya saya akan buat macam ni kan? Sama ada macam ni ataupun macam ni kan? So apa maksud dia ni guys? Saya boleh terangkan apa maksud dia tu? Kenapa kita buat kotak dia tu sama level? Apa maksud dia?
Siapa boleh jawab? Sebab elektron dekat dalam orbital tu semua energi sama. Yes, betul. Sebenarnya guys, macam ni, 3P ni tak kisahlah dia 3PX ke, dia 3PY ke, dia 3PZ ke, dia dalam subshell 3P. Nampak kan? Dalam subshell 3P. So selagi mana orbital itu masih lagi di dalam subshell yang sama, guys, subshell yang sama, tenaga dia adalah sama. Nah, contohnya macam ni kan. Katakanlah ini 3px. Okay, kata contoh Katakanlah ini 3px. So ini adalah 3py. So ini 3pz. Jadi sekarang ni guys, 3px, 3py, 3pz, ketiga-tiga ini mempunyai same energy. You tak boleh kata pz lagi tinggi daripada 3py. Tak betul. So, dalam kes ini, kalau kita tengok 3py dengan 3pz, both of these orbitals have the same energy. Nampak tak? Tenaga dia sama. Tenaga dia sama. Tapi kalau kita compare 3pz dengan 2pz, ataupun kita compare 3pz dengan 2py, itu betul. 3pz lagi tinggi sebab dia shell yang berbeza. Tapi sekarang ni shell yang sama, subshell yang sama. Kita nampak tak? Sebab tu dalam awal-awal kita bincang lesson sebelum ni kan. Tu saya perkenalkan you all kena kenal tu shell, subshell dengan orbitals. Sekarang ni 3py and 3pz are orbitals. Orbitals yang berada dalam same subshell. Subshell 3. Subshell 3p. N3 kan, itu aras tenaga, tapi subshell 3p. So, since dia berada dalam subshell yang sama, sebab tu kita kata 3py, 3pz mempunyai tenaga yang sama. Okay guys, dia macam ni tau. Okay, dia macam ni. Kita tengok p orbitals, nampak tak? Bila kita lukis, see dia punya level tu sama kan, tiga-tiga tu. Menunjukkan tiga-tiga tu sama. Dan ini bukan setakat berlaku dekat p saja tau. Bukan p saja. Juga berlaku dekat mana? D orbitals guys. So D orbital pun, nampak kita tahu D orbitals ataupun D subshell ada 5 orbitals kan. So sama juga, 5 tu yang you belajar sebelum ni, ingat lagi tak? Yang ada bentuk 4 lobes, ada bentuk donat dengan sate tu kan, 5 D orbitals tu kan. Kelima-lima ni mempunyai tenaga yang sama. Okay, kalau you guys nak tahu this kind of orbitals, di mana dia punya orbital dia sama tenaga, dia ada satu istilah tau. Dia ada satu istilah yang kita gelarkan ataupun yang kita namakan pada these so-called orbitals. So apakah nama tersebut? Guys, so dia dikenali sebagai, istilah dia adalah degenerate orbitals. So ingat tu this kind of orbital kita sebut sebagai degenerate orbitals. Apa contoh degenerate orbitals? Orbital P, orbital D. Okay, orbital P, orbital D. Guys, orbital S boleh tak kita sebut degenerate orbital? Kenapa orbital S tak masuk? Siapa boleh jawab? Kenapa orbital S tak masuk sekali dalam degenerate orbitals? Sebab orbital S ada berapa orbital? Satu je. Kalau satu je kita nak bandingkan apa kan? Satu saja. Ini kita cerita untuk subshell yang mempunyai lebih daripada satu orbital. Macam subshell P, subshell D. So dia akan ada degenerate orbital. So degenerate orbitals means kesemua orbital dia mempunyai equal amount of energy. Tenaga yang sama. So that's why dalam kes ini, sebab itulah guys, 3pz sama dengan 3py. Bukannya y kurang daripada z ataupun 3pz kurang daripada 3py, no. So dia adalah sama sebab both of these orbitals came from the same subshell. The same subshell. Okay, so clear everyone? Ada apa-apa nak tanya tak tentang ni? Degenerate orbitals ni. Clear tak semua orang? Okay tak? Okay. Okay. Sebab you all kena faham tau degenerate orbitals ni. Sebab apa? Sebab degenerate orbitals ni guys, nanti dia ada kaitan dengan apa tau? Dia akan ada kaitan dengan, ingat lagi tak? Kita ada 3 rule kan? Kita baru bincang 2. Dia ada kaitan dengan rule yang ketiga tu. Dia ada kaitan dengan Hans rule nanti. Dengan Hans rule.
Sebab tu juga saya perkenalkan you all dulu. Dia apa itu degenerate orbitals. Okay. Alright, seterusnya. Jadi ini dah sudah, ini pun dah sudah. Next guys. Selepas 3py, 3pz, which orbital? Which orbital? 3dxy. 3dxy. 4s. Jangan lupa ni, tengok diagram ni. Lepas 3p, apa? 4s. Nampak dia turun macam tu kan? 4s. Mana 4s? Ada ke 4s? Ni ada kat ujung ni kan? Ni 4s. Okay, ya betul 4s. Lepas 4s, 3D nampak? Lepas 4s, 3D kan? Cuma sekarang ni, 3D pun ada dua guys. So 3D XY dengan 3D YZ, mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi? Sama je saya. Ya betul. Saya saja je tanya kan, nak tengok you all boleh, you faham tak apa kita bincang tadi? Betul lah. So 3D XY dengan 3D YZ ni guys, dia sama. Sebab apa sama? Sebab kedua-dua ni adalah orbitals daripada mana? Daripada subshell 3D. Kan daripada subshell 3D, subshell yang sama. So that's why tenaga dia sama. Melainkanlah kalau 3D dengan 4D, itu lain. Tapi ini daripada subshell yang sama. So that's why 3DXY, 3DYZ mempunyai tenaga yang sama. Okey. Ini pun dah sudah. Lepas tu, antara 4DXY dengan 4PZ guys. Siapa dulu? 4p. Yes, betul. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, lepas 3D, 4P kan? Lepas 4P, 5S. Tapi dekat kita punya susun pilihan tak ada 5S, tak ada 5S tak ada. So and then baru 4D, nampak tak? So betul lah tu. 4PZ and the highest orbital, the highest energy orbital adalah 4DXY. Okay. So itulah dia guys. Macam mana cara kita susun orbitals mengikut increasing energy, peningkatan tenaga. So inilah sebenarnya apa yang kita apply tu, Aufbau principle. Okay, Aufbau principle hari ini. Okay guys, so the third rule, rule yang ketiga ataupun yang terakhir yang kita akan apply, okay, adalah what we call as Hans rule. Okay, Hans rule. Dan Hans rule ni guys, dia ada, dia macam ni tau. Kalau Pauli dengan Aufbau, dia memang kita kena apply dia sepanjang masa kita nak menulis electron configuration. Tapi Hans rule ni guys, bila kita akan apply? Hans rule ni kita akan apply when it comes to elektron yang nak mengisi degenerate orbitals tadi. Faham tak? Kalau setakat macam lithium tak ada masalah sebab lithium cuma ada 3 elektron dan dia isi setakat 1s dengan 2s. Okay, 1s dengan 2s. Dia jadi bila tahu kita akan apply Hans rule ni when it comes to elektron yang akan mengisi p orbitals dan juga d orbitals. Degenerate orbitals ni. Itulah kita kena apply this Hans rule. Jadi, according to this Hans rule, di mana this rule actually was proposed by inilah Mr. Friedrich Hund. Seorang ahli fizik berbangsa Jerman. Jadi, kalau you guys tengok dia punya umur dia berapa. Dia lahir 1896 dan dia meninggal pada tahun 1997. So kalau kita kira tu berapa 101 tahun guys. Maksudnya Mr. Han ni meninggal pada usia 101 tahun ni. Maksudnya dia adalah seorang antara orang saintis yang agak panjang jugalah umur dia sampai 101 tahun dia punya umur and then dia meninggal lah pada tahun 1997. Okay, so back to his rule, Hans rule ni. Right. Jadi Hans rule ni kata apa? Macam ni guys. When orbitals of equal energy. Ingat lagi tak apa itu orbital yang equal energy? Inilah dia. Degenerate orbital. So apakah contoh degenerate orbital? Contohnya p orbitals dan juga d orbitals. So ini apa kita sebut sebagai degenerate orbitals. Okay, degenerate orbital. Okay, ingat. Bila kita melibatkan elektron yang nak mengisi, tak kisahlah sama ada nak isi p orbitals ataupun d orbitals. Jadi according to this rule, dia bagi tahu apa? Electron configuration
of lowest energy. Ataupun kita katakan elektron yang mempunyai konfigurasi yang paling stable, yang lebih stable adalah konfigurasi di mana dia punya degenerate orbital tadi mempunyai maximum number of parallel spin. Atau parallel means selari kan? Spin yang selari, yang parallel. Okey, dia macam ni. Saya tunjuk contoh macam ni. Okay guys. So katakanlah kita ada p orbitals. Okay, kita ada p orbitals and katakanlah these p orbitals nak diisi oleh electrons. Diisi oleh elektron. Okay guys. Jadi kalau kita nak apply Hans rule macam mana dia macam ni tau. Apa kita akan buat when it comes to degenerate orbital ni, bila kita nak isi this degenerate orbital with electrons, so first kita akan isikan spin yang sama dulu. Ingat spin yang sama dulu. Okay, so apa kita akan buat? Kita akan isi first macam ni. Second macam ni. Katakanlah elektron yang seterusnya kita akan isi macam ni guys. So nampak tak? Kenapa? Kenapa kita kena isi spin yang selari dulu? Sebab according to this rule, okay, Hans rule dia kata, suatu configuration elektron ni, konfigurasi elektron ni, kalau bilangan spin dia untuk degenerate orbital tu yang selari itu banyak, okay, dia konfigurasi itu adalah more stable. Okay, more stable. Maksudnya macam ni lah. Okay, contoh macam ni. Katakanlah satu lagi contoh, saya buat dekat sebelah ni. Okay, katakanlah satu lagi contoh, nampak? Kita ada 3. Okay, katakanlah ini 2p for example kan. Nampak? Walaupun kita ada 3 elektron guys, kita akan isi macam ni lah. 1, 2, 3. Kita tak boleh isi macam ni. 1, 2, 3. Kenapa ini salah? Kenapa ini salah? Sebab dia dah melanggar Hans rule. Okay, kenapa dia melanggar Hans rule? Sebab Hans rule kata, kan, untuk degenerate orbital, kita kena isi spin yang selari dulu. Penuhkan yang selari dulu. Dah penuh yang selari, baru kita isi opposite spin. Sebab apa? Sebab lagi banyak elektron yang parallel spin, lagi banyak, lagi stable. Contohnya, kalau kita tengok dekat sini, kita ada berapa elektron yang parallel spin? 3. Nampak tak? Dekat sini, kalau kita apply Hans rule, kita akan ada 3 electrons dengan parallel spin. Tapi kalau you guys buat macam kaedah yang saya buat tunjuk dekat sebelah sini pula, ada berapa yang selari? 1, 2, nampak tak? Ini ada 2 yang selari. Ini ada 3 yang selari. So of course kalau ikut pada Hans rule, lagi banyak spin yang parallel, yang spin yang selari ni, lagi stable dia punya configuration. Sebab tu in this case guys, kita kena isi yang spin yang satu arah dulu, kan? Untuk penuhkan orbital dengan single spin dulu, yang parallel spin dulu. Lepas dah penuh dengan parallel spin, baru kita patah balik, kita isi dengan opposite spin. So itu yang dimaksudkan dengan Hans rule guys. Okay, tak apa, kita tengok contoh lain. Okay, so here I'm using carbon. Okay, I'm using carbon atom as the example. Right, guys, kita tengok Carbon ada 6 electrons. Okay, so the first electron akan isi mana? Okay guys, kita buat macam ni. So first, dia akan isi 1s. Okay, so elektron yang pertama isi mana? 1s, kan? Okay, 1. Guys, elektron yang kedua akan isi mana? Guys, come on. Elektron yang kedua. Dalam 1s juga. Yes, dalam 1s juga, tapi mesti apa? Arrow kat bawah. Yes, mesti opposite spin. Sebab apa? Kita apply apa kat sini? Kita apply Aufbau dan kita apply Pauli. Kan? Kita apply Aufbau principle, kita apply Pauli, Pauli exclusion principle. Okey, sekarang ni dah total ada 6. So kita dah isi 2. So baki lagi berapa? Baki lagi 4. Kan sebab 6 tolak 2 dah tinggal 4 kan? 4 electrons. Okey, so elektron yang ketiga ni guys akan mengisi mana? Kalau ikut Aufbau, kita akan isi 2s. Kan? 2s. So elektron yang ketiga, the third electron and then the fourth electron. Nampak tak? So dah guna berapa dah? Dah guna 4. So tinggal lagi 2 elektron. Okay, so kalau ikut pada Aufbau, the next orbitals that should be filled with electrons adalah orbital apa?
Selepas 2s, 2p. yes, baru kita akan isi 2p. So 2p ada 3 orbitals. And guys, take note that 2p adalah apa? Degenerate orbitals. Kan? Degenerate orbitals. So when it comes to degenerate orbitals, kita kena apply apa? Which rule? Hans. Ya, kita kena apply Hans rule. Jadi sekarang kita tahu kita ada baki lagi 2 elektron. So macam nak isi 2 elektron lagi baki lagi 2 ni? Boleh tak kita buat macam ni? 1, 2. Betul tak? Kenapa salah? Kita dah langgar apa? Hans rule. Yes, kita dah langgar Hans rule. Sebab Hans rule kata, kalau degenerate orbital ni guys, kita kena isi yang parallel dulu. Yang selari dulu. Jadi sebenarnya, kan kalau kita tengok kat sini, mak terpadam dengan dia punya kotak pula. Sekejap saya lukis balik. Okey, jadi sebenarnya kita isi macam lah. Ini elektron yang ke-5, ini elektron yang ke-6 guys. So barulah betul. Jadi inilah dia. Ini orbital diagram untuk carbon. And then kalau kita tuliskan dia punya electron configuration dalam bentuk SPDF notation, dia akan jadi apa? 1s2, 2s2, 2p2. Okay, 1s2, 2s2, 2p2. Ini orbital diagram. Ini dalam bentuk orbital diagram dia. Okay, so yang bawah ini adalah what we call as SPDF notation. Okay, dan kalau you guys recall balik, you belajar SPM dulu, dia akan jadi apa ni? 2.4. Kan, ini yang you guys belajar masa SPM dululah kan, 2.4. Setelah 2 ni 1s2, 4 ni adalah 2s2, 2p2, 2 plus 2 is 4 kan, lepas tu 2.4. Guys, so inilah dia yang dikatakan apa ni? Macam mana kita nak apply this Hans rule. Okay? Atom X has 15 electrons. Jadi sekarang kita tahu kita ada suatu atom, unknown atom yang dilabelkan sebagai X. Ada 15 electrons. Okay, the first question is, ni tak ada apa lah, dia just minta you guys nyatakan balik semula kan. Apakah itu Hans rule dan apakah itu Pauli exclusion principle. Dan tadi pun kita dah bincang kan. So ini Hans rule. Okay, sekali lagi Hans rule ni dia melibatkan apa? Degenerate orbitals. So when it comes to degenerate orbitals, electrons must fill this degenerate orbital with greater number of parallel spin. And then barulah dia akan isi yang opposite spin. So itu Hans rule. Okay. And then kalau Pauli, Pauli lebih kepada satu atom takkan ada 2 elektron mempunyai quantum number yang sama. Ataupun kita katakan satu atomic orbital boleh isi 2 elektron dan these 2 elektron mesti mempunyai opposite spin. Ataupun mesti mempunyai different quantum numbers. So itu Pauli exclusion principle. Okay, next. Soalan nombor 6B ni, dia minta you guys draw the orbital diagram for X. Okay guys, sekarang kita tahu X dia punya proton number is 15. Kenapa 15? Sebab atom X ada 15 elektron. Okay guys, so the first electron akan isi mana? Elektron yang pertama. 1s. Dia akan isi 1s. Lepas tu? Opposite 1s. Elektron kedua, yes. Elektron kedua masih lagi 1s tetapi mesti opposite spin. And then the third electron, 2s. The fourth electron also in 2s tetapi with opposite spin sebab kita apply Aufbau dan juga Pauli exclusion principle. But when it comes to 2p guys, kita kena isi apa dulu? Sekarang kita dah guna 4 elektron kan? Ada lagi 11 kan? So elektron yang ke-5, elektron yang ke-6, elektron yang ke-7. Kan 5, 6, 7. Kita akan isi macam mana? Ni guys, elektron ke-5, elektron ke-6, elektron ke-7. Sebab ini degenerate orbital kena isi yang opposite, kena isi yang parallel spin dulu. Penuhkan yang parallel dulu. And then elektron yang ke-8, ke-9 dan ke-10 baru kita isi opposite spin. Nampak tak? Elektron ke-8, 9, 10.
So dah penuh kan 2P. So according to Afbau, bila 2P dah penuh, kita pergi pada 3S. So 3S, tadi dah berapa? Dah 8 kan? Dah berapa ni? Dah 10 kan? Dah 10 elektron. Jadi elektron yang ke-11 akan isi 3S. Elektron yang ke-12 juga akan isi 3S tetapi opposite spin. Okay, so dah berapa? Dah 12 kan? Ada berapa lagi baki? Ada 3 lagi elektron gas. So macam mana 3 elektron ni akan mengisi 3P? Pun sama. Kita akan apply Hans rule. Jadi elektron yang ke-13, elektron yang ke-14 dan elektron yang ke-15. Nampak tak? So inilah dia guys, orbital diagram untuk X. And let's say kalau kita nak tuliskan SPDF notation ya. Okay guys, SPDF notation. So inilah dia. Okay, SPDF notation untuk X. Okay, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Okay guys, jadi saya rasa cukuplah setakat tu untuk hari ini. In the next lesson nanti kita akan bincang sambungan dia. Sebab soalan 6 ni ada 6C kan. Nanti 6C tu kita akan sambung dalam kita punya next tutorial. So untuk kita nak summarize balik apa yang you guys dah belajar. Jadi basically apa you guys belajar hari ni adalah yang pertama saya dah menerangkan pada you all macam mana cara untuk kita nak menulis electron configuration. So basically ada berapa cara? Ada 2 kan. Sama ada kita boleh gunakan orbital diagram ataupun kita boleh guna SPDF notation. Okay, itu yang pertama. And then second, saya juga dah perkenalkan pada you all 3 peraturan ataupun 3 rules. 3 rules yang kita kena apply whenever kita nak menulis electron configuration. So what are those 3? Apa yang pertama? Pauli. Pauli. Second? Afbau kan. So ingat Pauli dengan Afbau ni memang kita akan apply di sepanjang masa. Cuma yang the third tu, apa yang the third? Hans rule kan. So Hans rule itu hanya kita akan apply sekiranya melibatkan orbital apa? Degenerate orbital. Okay. Ya, terbaik. Hanya melibatkan degenerate orbital. So ingat kalau degenerate orbital kita isi yang parallel dulu. Penuhkan yang selari dulu, dah penuh selari baru isi yang opposite spin. Okay guys, itulah untuk apa yang kita belajar hari ini. So, kalau guys tengok hari ini, kita hanya bincang tentang electron configuration untuk atom tau. In the next session, kita tengok pula macam mana nak menulis electron configuration untuk ion. Sama ada cation ataupun anion. So, itu kita akan bincang dalam kita punya next lesson. Okay guys, itu saja daripada saya untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih semua. You guys are awesome. Kita jumpa lagi dalam next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Bye.